وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala an rajulin minal ansari radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu' ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك atau kama qal. Hadis rawahu Abu Daud. Daripada Sa'id ibn Musayyab radhiyallahu anhu, dia kata dia dengar satu orang lelaki di kalangan Ansar menceritakan kepada dia tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan tu dia kata sami'tu, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya Nabi cerita kepada dia. Nabi kata idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu. Nabi kata bila kamu nak mengambil wudu fa ahsana al-wudu, maka ambil elok-elok. Nabi kata jangan buat lebih kurang dengan wudu ni. Pasal wudu ni di antara penentu kepada sahnya solat. Kalau wudu kita tidak sempurna, kalau rukun wudu kita tak sempurna, maka sembahyang kita juga tidak akan diterima oleh Allah. Pasal di antara syarat kepada sahnya sembahyang adalah berwudu. Kalau wudu kita yang hak rukun dia, kita tahu rukun wudu ni ada 6. Rukun ni apa tuan-tuan? Iaitu benda yang tidak dapat tidak kena buat. Kalau tak sempurna rukun, maka tak sempurnalah perkara tu. Kalau wudu dia dalam rukun wudu tak sempurna, wudu dia tidak dikira. 6 perkara tu apa? Yang pertama niat nak ambil wudu tu. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran, idza kuntum ila shalah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nombor 1, bila kamu nak berdiri nak sembahyang, sebelum kamu nak berdiri nak sembahyang tu basuh muka dulu. Wa aydiyakum, dan juga tangan kamu ilal marafiq, sampai kepada siku, 2 siku kita ni. Famsahu, dan Tuhan kata lepas daripada 2 siku, famsahu, ambil air sapu atas kepala. Biru'usikum, ra'sun, kepala ni ra'sun, ru'usikum makna dia kepala-kepala kamu.
Wa arjulakum, dan juga kaki. Kaki ini disebut sebagai rijlun. Wa arjulakum, dia ni adalah plural kepada rijlun. Kalau satu, singular dia rijlun. Kalau banyak, dia jadi arjulakum, kamu, kaki-kaki kamu. Ilal ka'bain, sampailah ke atas dua buku lali. Apa dia tuan-tuan? Nombor 1, niat. Nombor 2 apa? Basuh muka. Nombor 3 apa? Basuh tangan sampai siku. Nombor 4, basuh kepala. Ra'sun tentu, dia jadi perbezaan di kalangan para ulama. Bila sebut kata kepala, ada ulama membahaskan ke semua kepala. Sebab tu ada dalam mazhab yang lain, semua kepala dia basuh. Ada ulama kata sebahagian daripada kepala, sekerat. Dan kita doamaikan sekurang-kurangnya dalam mazhab Syafi'i 1/4 daripada kepala kita. Maknanya kepala ni kita pangkah atas kepala kita. Kita pangkah tu dia jadi ada 4. Sikit daripada tu kita basuh. Tu 1/4 kepala dalam mazhab Syafi'i. Lepas basuh kepala, dia kata basuh apa? Basuh kaki. 2 kaki bagi basuh, atas sikit pada buku lali. Lepas pada tu apa dia tuan-tuan sekalian? Iaitulah tertib. Tertib ni apa maksud tertib? Tertib ni buat yang mana dahulu, yang hak duk last, buatlah. Dia tak boleh buat compang camping. Dia tak boleh buat lagu duk basuh muka, sekali pergi basuh kaki pula, habis basuh kaki, basuh kepala, lepas tu basuh tangan pula. Dia jadi rumah tak siap. Dia buat bumbung dulu, sekali pergi buah pintu pula. Lepas tu nak angkat lagu mana tiang, dia kata tak apa, kita buat lagu tu dulu, sekali tiang kita buah kemudian apa semua. Yang hak rumah boleh buat dalam 2 hari ke 3 hari, tiba-tiba pergi jadi 3 tahun. Pasal dia compang camping. Itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun yang lain, kita basuh tangan, kita baca bismillah, kita menghadap ke arah kiblat, kita kumuk mulut, kita istinsyak, kita buah air dalam hidung, kita cuci telinga apa semua, ini adalah sunat. Pasal apa sunat? Pasal dia nak tampung, nak bagi pahala lebih kepada rukun-rukun kita tu. Dan disarankan kepada kita untuk nak buat. Pasal apa tuan-tuan? Kerana wuduk kita ni, kata hadis Nabi SAW, kita akan dibangkitkan. Nabi kenai umat-umat dia macam mana bercahaya. Bercahaya daripada apa? Daripada yang wuduk. Daripada yang wuduk. Maka buat bagi elok-elok. Dan tahun ni pun tuan-tuan, sebelum kita nak urai hadis sikit, kita tengok bahasa Al-Quran macam mana. Quran kata faghsilu. Faghsilu ni asal ada perkataan ghuslun. Ghuslun ni mandi. Mandi ni apa tuan-tuan? Cuci. Quran kata faghsilu wujuhakum. Maknanya muka kita, bukan kita ambil air, kita duk lempak ke muka. Kalau lempak ke muka, dia bukan cuci, hak tu bilah. Sedangkan yang kata cuci ni apa? Ambil air, cuci muka kita ni. Sopan dengan kita duk cuci dengan pencuci muka. Yang itulah yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita buka air lepas daripada ni, mungkinlah dia main fasa 5 ke apa ke, kolah kita dah boleh dah. Dia jenis malas nak cuci, dia pergi rendam muka dalam tu. Sopan dengan itik duk pergi sudu air. Tak masalah. Kena tak kena cara macam tu? Kena, tetapi menyalahi apa yang diajarkan oleh Nabi dan menyalahi apa yang diajar oleh Al-Quranul Karim. Apa? Lepas tu pula, bila Quran kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan kita pun cuci. Kita buka pai air, kita pisau air, bukan hak tu bukan cuci, hak tu saja nak bagi sejuk tangan. Nampak yang kata Quran ajar kita macam mana? Lepas tu Tuhan kata apa lagi? Famsahu, masahun, masah ni apa? Ambil air, sapu di kepala. Berapa banyak orang duk pergi ambil air, dia buh di kepala, dia lagu duk cuci buh shampoo. Yang hak di kepala sepatutnya hang lalukan air saja, yang hang duk pergi buat apa nama rambut sampai jadi kat 5 punya rambut, mai tang muka ni hang buat lagu duk cuci sopangan oil of ulan punya duk cuci muka biasa macam tak ada apa. Nampak tak sekalian? Yang tu yang Quran ajar kat kita. Lepas tu sama juga dengan kaki kita. Katakan ayat dah sekalian.
Baik, itu Al-Quran cerita dan hadis Nabi buat macam tu. Dalam hadis yang saya bacakan abang-abang, Nabi SAW habaq kat kita, idza tawaddaa, apabila kamu ambil wudu, jangan peringankan wudu kamu. Jangan buat lebih kurang dengan wudu. Pasal benda ni merupakan jambatan kepada solat. Nabi kata fa ahsanal wudu, maka buat bagi elok. Kalau biasa disebut sebagai hasan. Kalau yang lebih biasa, nak bagi lagi bagus, disebut sebagai ahsan. Nabi kata apa? Nabi kata ahsan. Ahsan makna dia kena buat lagi bagus. Macam perkataan kabir. Kabir makna apa? Besar. Tetapi nak habaq kata yang lebih besar, kita kata apa? Akbar. Nampaklah? Boleh tak kita guna Allahu kabir? Allah tu besar. Besar ni kira tak besar mana ada lagi yang besar daripada Allah Ta'ala. Tapi bila kita guna perkataan Allahu Akbar, ismun tafdil dalam bahasa Arab, dia kata tak ada yang lebih besar lah. Sama macam ini perkataan Hasan ni juga. Hasan ni bagus. Nak lebih bagus, dia jadi ahsan. Dalam bab hadis, dalam bab wudu, Nabi suruh kita buat yang lebih bagus. Maknanya perhati betul-betul ayat ni. Bagi kena betul-betul ayat yang kata tangan, kepala, muka, kaki dan sebagainya ni. Bagi kena betul-betul. Buat ikut turutan betul-betul. Summa, lepas daripada kita ambil wudu buat bagi cantik apa semua ni, summa kharaja ila salat. Kita pun keluar untuk nak pergi sembahyang. Tahu mana? Masjid lah. Lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah. Tuhan kata apa? Hak kaki kanan ni dia mula-mula langkah nak keluar daripada rumah dia, Allah Subhanahu wa ta'ala tulis kepada dia hasanah, satu kebaikan. Walam yadha' qadamahu al-yusra. Letak kaki kanan ni, hak kaki kiri ni terangkat. Waktu kaki kiri tak ada nak letak untuk nak angkat kaki kanan pula, sebelum kaki kiri nak jatuh ke tanah, kata Nabi SAW, hatta Allahu azza wa jalla anhu sayyah, Allah Ta'ala potong satu dosa daripada langkahan-langkahan kaki kita. Nampak tak? Kita langkah kanan ni, kaki kiri duk terangkat. Kita pijak-pijak tanah, kaki kiri duk terangkat dah. Nak pi sebelum kaki kiri nak turun ke atas tanah tu, nak angkat kaki kanan pula, sebelum nak turun, Tuhan dah cut siap dah, Tuhan dah potong, dah gugurkan kepada kita satu dosa. Ya Allah, tuan-tuan mai berjalan ikut ni. Walam, dan kata Nabi, falyuqarrib ahadukum aw liyuba'id, dan potongan ataupun pahala diberikan itu mengikut jauh dan juga dekatnya perjalanan antara rumah kita dengan tempat sembahyang. Siapa yang mai daripada jauh, dia dapat banyak lagi pahala. Saya kita tuan tanya, ustaz, kami tak mai berjalan, kami mai dengan motor, nak kira aku mana? Kan? Tuan-tuan, yang tu kita kiaskan sendirilah. Sama juga pada zaman Nabi pun. Kalau tuan-tuan tanya macam tu, nanti sahabat Nabi pun dia nanti akan tanya Nabi, ya Rasulullah, kami mai dengan unta. Jadi hak unta kami kan dapat pahala, kami hak duduk atas unta ni dapat. Itu soalan dia macam tu. Jadi kita pun lebih kurang macam tu lah, kan? Dan kata Nabi SAW, fa in atal masjid, bila dah sampai kamu kepada masjid, tempat semayang, fa salla fi jamaah, kita sempat semayang berjamaah bersama dengan imam. Maknanya imam angkat takbir, kita pun sempat dengan dia rakaat bersama dengan dia. Nabi kata ghufiralah, Allah Ta'ala dah mengampunkan dosa-dosa dia. Masuk Tok Imam pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, dapat rakaat bersama dengan imam, diampunkan dosa kita. Kata Nabi SAW, fa in atal masjid wa qad sallau ba'da wa baqiya ba'dun salla ma adrak wa atamma baqiya. Yang ni orang yang masbuk, dia memang Tok Imam dah dahulukan dia. Masbuk ni makna dia orang yang tertinggal di belakang. Sabqun ni benda yang duduk di depan. Sabiqunal awwalun, kan ayat Al-Quran kata macam tu. Maknanya tu imam dah potong dia dah dalam satu rakaat ataupun dua rakaat, tetapi dia masih lagi dapat rakaat. Habis-habis tu imam bagi salam, dia pun mengkit-mengkit, ma adraka ma baqiya, apa yang tertinggal kepada dia, dia teruskan, dia perhabis rakaat dia dalam keadaan sorang-sorang.
Hak lagu ni macam mana? Nabi SAW kata apa? Nabi kata kana kadzalik, dia juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan saja tuan-tuan pergi duduk lepak kat luar, dia sembahyang sorbang, sembahyang tarawih punya cerita lah. Kan sembahyang tarawih macam tu imam baca panjang. Bila dah habis tu imam mengkit Allahu akbar, tu imam pun baca, kawan nak mengkit pegang tangan dulu, relax dulu, dia tak rokok lagi. Saya kena rokok kita mengkit lah. Jenis celaru belacan lagu ni kita tak tahu macam mana kaedah dia. Dia bila dia dengar macam tu imam baca aku nak slow nak turun, dia pun turun mengkit, tu imam pun Allahu akbar rokok, dia ambil tang rokok tu ya. Habis-habis kawan tanya kita buat tadi macam mana? Alah relax lah, tu imam yang akan tanggung Fatihah kita. Oi. Ada tak ada tuan belah matang jangguih ni? Banyak lah hak mana hak kaki duk makan buah jangguih ni. Kan? Oh, hak jenis macam ni nakai punya orang. 20 rakaat punya tuan sekalian. Mesti ada yang dia nak mangkit, dia jadi sopa dengan cicak tak larat. Cicak tak larat dah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Siapa yang masbuk dia juga dapat. Fa in atal masjid wa qad sallau fa atamma salata kana kadzalik. Dan ada pun orang yang mai dalam keadaan dia sempat masuk sebelum imam bagi salam. Dia pergi tentu rakaat terakhir dah. Kan? Tuan-tuan, bila rakaat yang terakhir ataupun rakaat mana imam ni, yang ni kaedah Nabi ajak kita. Nabi kata bila masuk semayang, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kamu nampak kalau imam idza raka'a farka' ma'a imam. Kalau kamu tengok imam rokok bersama dengan imam. Idza sajada, kalau imam tengah sujud bersama dengan imam. Bukan duk tunggu imam berdiri. Kita macam mana? Imam tengah duk sujud, kita lagu duk relax atas pula, duk nyanyi lagu negaraku pula sedih. Tunggu apa haji? Tak, tunggu dia bangkit duk relax. Duk gagah turun. Buat apa? Sat lagi pun kalau hang turun nak kena naik balik. Dia kira lagu tu. Dia ingat naik lift kah? Tuan-tuan faham tak? Kita pun ambil takbir Allahu Akbar, lepas tu kita pun Allahu Akbar. Tang mana pergerakan imam, tang itulah pergerakan kita masuk ke dalam solat kita. Kalau imam tengah sujud, macam itulah. Tuan sekalian, jangan duk gagah tunggu. Kan? Kalau gagah tunggu maknanya sembahyang ni hak kita, bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis dia faham macam tu. Jadi kawan hak ketiga ni dia memang dia tengok tu imam pun bagus punya duk lipat kaki tahiyat akhir dah. Kan? Dia kalau ada jenis orang, ada juga jenis orang dia duk tunggu kokok siapa masbuk aku nak pergi duduk parking belakang dia lah, kokok boleh dapat kat dia. Jangan duk tunggu kawan tu. Takut tunggu-tunggu tak ada siapa masbuk, hang sembahyang hang seorang-seorang. Jadi bila tengok imam duk tahiyat, ni dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata fa in atal masjid, bila dia mai ke masjid wa qad sallau, maknanya orang semayang pun dekat nak habis dah. Dia pun masuk semayang, duduk tahiyat akhir apa semua, tu imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, fa atamma salat. Dia pun bila dah tu imam bagi salam, dia pun mangkit. Maknanya dia mangkit, dia teruslah buat semayang hak mana yang tak ada apa nama rakaat tadi. Dalam kes ni macam mana dia? Kalau hak pertama dan kedua dapat keampunan daripada Allah, dia ni dapat tak dapat? Nabi SAW kata apa? Kana kadzalik, dia pun aku bagi keampunan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tuan-tuan, mau tak mau main semayang yang tu ya. Dalam hadis ni nak abang apa kat kita tuan-tuan? Nak abang daripada segi keampunan dia akan dapat. Cuma daripada segi beza pahala berjamaah di situlah. Hak kawan ni tadi dia dapat full pahala berjamaah pasal dia takbir bersama dengan takbir imam. Hak kawan ini dia takbir pun dia dah sekerat daripada semayang, dia dapatlah sekerat. Yang kawan hak melah tadi ni pun dia pun dapat hanya tahiyat je, dia dapat pahala berjamaah. Apa pun tuan-tuan, jangan dinilai daripada situ. Dinilai daripada apa? Keampunan dapat tak dapat. Dia dapat keampunan. Itu nombor satu daripada hadis yang kita baca ni. Nombor dua nak abang apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala dia cukup seronok kalau orang main rumah dia. Macam mana kita ni berasa besar hati ni kalau orang boleh main rumah kita, boleh duk main makan nasi di rumah kita. Paling tak boleh makan nasi rumah kita pun kita minum air pun jadi ya. Dia kata saya ni minum air pun tak apa mau. Okey, kalau tak mau tak apa, bungkus bawa balik.
Tuan nampak tak? Nak bagi juga kat kawan tu. Besarnya hati tuan rumah, macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau hampa dah mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kata kalau nak balik mesti ada juga buah tangan aku bagi balik, bagi hak hamba bawa balik. Apa dia buah tangan tu? Keampunan aku bagi kat hamba. Bukan mai sia-sia. Yang ni benda ni satu encourage. Tuhan nak bagi motivasi dekat kita supaya kita mai rumah Allah dalam keadaan Tuhan suka dan dalam keadaan kita boleh bawa balik keberkatan dan juga bawa balik manfaat daripada kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mai saja, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang orang duk rasa mai tak ada apa. Jangan. Di sisi agama, Nabi SAW pesan kepada kita, itulah yang dikatakan barakah yang Tuhan bagi kepada orang yang selalu ulang alik mai ke masjid. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatawaddau ahadukum fayuhsinul wudu wa yusbighu summa ya'ti al masjid la yuridu illa salata fihi illa tabashbashallahu ilaih kama yatabashbashu ahlul ghaib bital'atih atau kama qal, hadis sahih rawahu Ahmad wa Ibn Majah wal Hakim wa Ibn Khuzaimah. Demai pula satu hadis seolah-olah macam perincikan hadis yang tadi ni. Nabi SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata Nabi SAW sebut, apabila kamu mengambil wuduk, maknanya ambil wuduk ni tang mana? Hadis ni dia refer kepada ambil wuduk di rumah, bukan ambil wuduk di sini. Dan nampak tak? Kita ni bila dah tak boleh ambil wuduk, dia hingar sungguh lah. Kan? Di rumah lah. Ambil wuduk di rumah kita. Ambil wuduk di rumah. Nabi kata fayuhsinul wudu, ambil wuduk bagi elok-elok. Wa yusbighu, hak mana nak kena perhati betul-betul, bagi air mengalir tang celah-celahan kaki ni, perhati betul-betul. Nak bagi air mengalir di bawah tumit, perhati betul-betul. Ni tang tangan kita apa semua ni, perhati bagi betul-betul. Basuh muka ni, celah-celah hidung apa semua, celah telinga, basuh bagi elok-elok, bagi air sampai. Nabi ajak kita, Nabi pesan, Nabi kata wa yuhsinu wa yusbighu, makna dia ambil bagi elok-elok dan perhati elok-elok, jangan duk buat lebih kurang dengan wuduk ni, kata Nabi SAW. Summa ya'ti al-masjid, kemudian dia mai ke tempat semayang. La yuridu illa salata fihi, dia tak mau benda lain, dia mai tempat semayang ni untuk apa? Untuk nak semayang. Mana ada orang mai tempat semayang ni untuk nak balas tabung masjid? Mungkin ada, tapi kita tak tahulah siapa. Tapi Nabi kata apa? Kalau dia ambil wuduk betul-betul di rumah dia, maknanya dia main masjid ni nak semayang ke nak apa? Sudah pastilah nak semayang. Itu niat di hati dia. Bila dia sampai di sini, kata Nabi SAW, illa tabashbashallahu ilaih. Ini perkataan ni jarang-jarang tuan-tuan dengar, saya pun jarang-jarang dengar. Tabashbasha ni makna apa? Excitednya Allah Subhanahu Wa Taala nak jumpa kita. Bila kita main tu, Tuhan ni cukup excited nak jumpa. Tabashbash ni dia jadi gelisah. Bila depa nak main ni? Bila depa nak main? Dia macam tu. Nabi kata apa? Kama yatabashbashu ahlul ghaib bital'atih. Macam mana kita duk berasa gelisah ketika mana ahli keluarga kita nak balik main rumah kita. Tuan-tuan ada anak lah ni semua pekat duk pergi universiti lah ni. Nak pergi pun nak balik main pula, nak cuti sekolah pula ni. Dia tak jumpa 2 minggu, dia berasa rindu, dendam. Lepas tu lelaki dia kata tak apa, tunggu sat, dia tahu aku nak pergi ambil. Lepas tu duk telefon dia, abang datang mana lah? Dia kata ni aku duk ada di Arif Najuru. Bila nak balik main ni? Dia kata sotong hak RM50 beli dah. Contoh dia kata aku tu lah. 3 aku beli RM150 ni. Bila nak balik main? Sat, dia kata jalan duk jam ni. Sat lagi dia telefon pula, nak turun main Matampuh ni, dia telefon pula, ada tahu mana? Sat nak kona dah ni, jam teruk ni. Lekeh lah dia kata. Dia jadi gelisah. Pasal apa? Nak jumpa anak punya pasal. Anak sampai-sampai tuan-tuan sekalian, sotong apa sotong? Dia pergi peluk anak dia peluk dia menyembang apa. Macam itulah.
Kita gelisah bila orang yang lama berpisah dengan kita, tiba-tiba dia nak balik main rumah kita, dia berasa excited. Dia berasa tak apa nak kena. Tuan-tuan, hak nu nak pegang, hak nu tak kena, nak pegang hak ni tak kena. Sekejap lagi pergi duduk dekat tingkap, berasa tak apa nak seronok, duduk tangga pun berasa dia jadi tak kerti nak duduk. Tak mau buat apa lah waktu tu. Aku nak tunggu dia ni balik main lah. Celah tu pula, kalau kita duk bertanya apa, sekejap lagi kena kilatnya duk sambang nak kita. Kata, mak tak buat goreng apa, tampak lagi hang keluar ayat tu. Aku duk tunggu adik hang balik ni. Ada adik yang cik ni, hang duduk kira jadi bewak hidup dia tak kat kawan ni. Nampak tak jenis tu? Allahu Akbar. Dia tabashbash. Tu ayat tu. Maknanya excitednya Allah Subhanahu Wa Taala duk tunggu kita ni, tuan-tuan sekalian. Ni Nabi kata ni, bukan saya kata. Yang ni disebut bila dia sampai betapa gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang hadir ke masjid. Ya Allah. Dan nampaklah besarnya ganjaran dan besarnya fadilah Allah Ta'ala beri kepada orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia pun dia berasa besar hati dengan kehadiran kita, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, daripada hadis ini nak abang apa kepada kita? Tak rugi kita menjadi orang yang memakmurkan masjid. Tak rugi. Tak rugi kita menjadi orang yang menunaikan solat. Dan terutama sekali kita tunaikan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat satu benda, kebaikan mai kepada kita. Bukan takat kebaikan, Tuhan akan menambahkan lagi keberkatan. Yang ni yang kata keberkatan ni. Kita mai semayang, tuan-tuan sekalian, pahala semayang kita dapat, tetapi pahala keampunan Tuhan selit bagi sekali. Tuhan advance bagi kat kita pahala keampunan. Kita mai semayang, tuan-tuan sekalian, pahala semayang kita dapat, tetapi rasa excited, rasa seronoknya Allah Ta'ala, itulah barakah. Tuhan rasa seronok dengan kita ni. Bila Tuhan rasa seronok dengan kita, tuan-tuan, sudah pastilah hidup kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita, insya-Allah.